Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Taala sekalian, saya ingin kongsi pada kali ini dengan tuan-tuan dan puan sekalian satu fatwa dalam laman fatwa yang agak masyhur pada hari ini, iaitu islamweb.com, menjawab satu persoalan yang diajukan, iaitu apakah boleh ataupun apakah diharuskan seorang wanita yang belum berkahwin memakai inai. Dalam fatwa ini, fatwa yang bertajuk hukum melakar atau melukis tangan wanita dengan inai. Dalam fatwa ini, di awalnya disebutkan bahawa pemakaian inai oleh seorang perempuan sama ada dengan cara melukis, melakarkan, ataupun dengan cara yang lain, minazinati allati abahallahu lil mar'ah, merupakan termasuk dalam perhiasan yang diharuskan Allah untuk wanita. Itu statement yang awal yang dia sebutkan. Dan dibawa dua hadis dalam fatwa ini. Yang pertama, hadis yang direkodkan oleh Imam Ahmad yang menceritakan bahawasanya seorang perempuan dia masuk bertemu dengan Nabi. Apabila Nabi SAW memerhati tangannya, maka Nabi kata pada dia, "Ikhtadibi, hendaklah kamu mewarnakan tangan kamu dengan inai. Aku merhatikan ada di tangan kamu yang tangannya itu kelihatan seperti tangan lelaki." Maka sejak daripada Nabi menegurnya, maka berterusanlah wanita ini berinai. Wa in kanat la takhtadibu wa innaha lamnatu samanina. Adalah hadis ini menyebutkan sehinggalah ketika dia berusia 80 tahun pun dia masih lagi berinai. Kemudian hadis yang kedua, sebagaimana direkodkan oleh Imam Abu Daud dan juga Imam An-Nasai daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, menceritakan ada seorang perempuan satu hari dia menghulurkan ataupun menunjukkan kepada Nabi SAW dari sebelakang tabir satu tulisan. Lalu Nabi tanya dia, tangan yang menghulur ini tangan lelaki kan tangan perempuan? Dia jawab, bal imra'atun, tangan perempuan ya Rasulullah. Lalu Rasulullah berkata kepada dia, "La kunti imra'atan, kalau benar kamu ni seorang perempuan, la ghayyarti, maka seharusnya kamu mengubah azfaraki, kuku-kuku kamu, bil hinna dengan inai." Jadi dapat kita faham daripada hadis ini bahwasanya ada ketikanya orang perempuan ini sunat untuk dia berinai. Mungkin untuk dia menutup kejelekan yang ada pada tangannya itu. Namun dalam fatwa ini turut jelaskan wal hinna, namun kata dia inai ini termasuk di dalam perhiasan yang mesti ditutup oleh perempuan. Ini bila kita baca, kita perhatikan kecenderungan ataupun penulis fatwa ini, dia cenderung kepada pandangan bahwasanya seluruh tubuh wanita adalah aurat, termasuk muka dan juga tangan. Kerana sebab itu dia menyebutkan bahawa walaupun harus memakai inai, tapi mesti ditutup daripada diperlihatkan kepada lelaki yang ajnabi. Berdalilkan kepada firman Allah, wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Yang dibawa di sini ayatnya, janganlah wanita-wanita yang beriman itu memperlihatkan perhiasan mereka melainkan apa yang zahir daripadanya, iaitu pakaian. Itu pakaian saja yang boleh dizahirkan. Maka berdasarkan kepada fatwa ini, pemakaian inai itu diharuskan sama ada oleh wanita yang telah berkahwin ataupun belum berkahwin,
tapi tak boleh didedahkan, mesti ditutup, dan disebut di sini bil qafazain, iaitu dengan memakai sarung tangan. Namun demikian, tuan-tuan sekalian, di sana ada pandangan yang lain yang menyatakan bahawa dua tangan wanita dan juga muka, termasuk muka dan dua tangan, tidak aurat. Jadi bila tidak aurat, maka haruslah untuk didedahkan selagi tidak berlaku fitnah. Ini sebagaimana yang sempat saya rujuk dalam tafsir Jalalain, dalam mengupas ayat yang kita baca tadi, ataupun yang ayat yang dibawa oleh fatwa tadi. Wala yubdina zinatahunna illa ma zara minha. Janganlah mereka, yakni perempuan yang beriman, ini dalam tafsir Jalalain, mendedahkan perhiasan mereka, melainkan apa yang zahir daripadanya, yakni apa yang diharuskan oleh syarak untuk didedahkan. Lalu disebut apa yang diharuskan oleh syarak untuk didedahkan itu, wahwal wajhu wal kafan, iaitulah muka dan juga dua tangan. Fayajuzu, maka harus untuk diperlihatkan li ajnabiyin, kepada lelaki ajnabi, tapi dengan syarat, kata pengarang tafsir Jalalain, itu Imam Jalalain As-Suyuti dan juga Imam Jalalain Al-Mahalli, dengan syarat illam yakhaf fitnatun, jika tidak ada kebimbangan timbulnya fitnah. Jadi demikianlah, maknanya kalau berdasarkan kepada pandangan dan fatwa tadi, boleh pakai inai tapi tak boleh diperlihatkan kepada lelaki ajnabi. Keluar rumah mesti ditutup. Tapi berdasarkan pandangan sebahagian fuqaha yang menegaskan muka dan tangan tidaklah aurat, maka harus untuk diperlihatkan muka dengan tangan, tapi dengan syarat tidak mendatangkan fitnah. Fitnah ni biasanya tidak berlaku sesuatu yang boleh membangkitkan syahwat lelaki yang melihat. Sebagai contohnya, tidak ada pada muka dan wajah wanita itu solekan yang keterlaluan. Dan itu juga pada tangan. Kalau sekadar cincin ataupun mungkin sekadar inai yang biasa, yang tidak keterlaluan, insya-Allah boleh dibuka dan didedahkan. Tapi kalau dah sehingga keterlaluan, sekira-kira boleh mendatangkan fitnah kepada kaum lelaki ataupun kepada perempuan itu sendiri, maka hukumnya adalah dilarang. Mudah-mudahan beri manfaat perkongsian kita pada kali ini. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.